pada muka surat 63. Jadi saya ulang lagi sekali. InsyaAllah kita berada pada Al-Qismus Sani. Bahagian yang kedua. Bahagian kedua ni perbahasannya ialah fima yajibut taslim fihi. Pada apa yang wajib penyerahan diri kepadanya, kepada Allah. Jadi kita akan bicara satu tajuk di antara benda-benda yang wajib yang mesti kita berada pada keadaan tersebut ialah menyerah diri kita, hidup kita dan mati kita seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dari sudut perjalanan takdir kehidupan diri kita. Maka Imam Sayyidi Syekh Ahmad Alawi, Mustafa Alawi mengatakan wazalika an nusaddima lahu jalla sya'nuhu fi sa'iril af'al wal ahkam wa na'taqidu anna al-kulla jaizun fi haqqih. Maksudnya muka surat 64 tu, iaitu hendaklah kita menyerahkan baginya, iaitu bagi Allah, pada setiap perbuatan dan ketetapan hukum. Di antara perkara yang kita kena faham betul-betul, kita serahkan kepada Allah pada setiap perbuatan dan ketetapan hukum. Kita juga beriktikad bahawa semua perkara itu harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lihat di sana ada beberapa penghuraian ringkas nota kaki angka yang ke-59 tu. Perbuatan yang dimaksudkan di sini ialah dari sudut hakikatnya, iaitu pemberi kesan dalam kewujudan. Baik, salah satu daripada perkara yang kita kena faham, kita ni banyak melakukan sesuatu. Bila mana melakukan sesuatu, dia ada kesan terhadap sesuatu perbuatan. Contoh, kita makan. Apa kesan dia? Kenyang. Kita tidur, kita berehat. Apa kesan dia? Segar rasa dia. Baik. Persoalan sekarang ni, adakah dengan sebab makan tu kita rasa kenyang? Ataupun siapa yang menentukan kesan terhadap perbuatan itu? Yang ni kita sedang belajar ni ya. Dah faham sebenarnya tajuk ni, kita dah faham dah. Sebelum ni pun kita faham. Kita ambil pisau, kita potong sayur, putus sayur tu. Potong tali, putus tali tu. Adakah pisau tak yang memutuskan tadi tu? Nanti kita dah tahu dah. Pisau tak boleh memberi kesan. Cuma kita ni kalau nak potong, dalam fikiran kita nak potong tali, nak potong pokok apa, mesti kita ambil kapak, kita ambil pisau. Tapi adakah boleh memotong kesan dia? Tak. Yang memutuskannya adalah Allah. Kerana hanya Allah yang boleh memberi kesan terhadap segala perbuatan. Kita tak boleh beri kesan. Contoh, kita ambil ubat, kita makan. Berapa ramai orang yang makan ubat tak sembuh juga pun. Kerana ubat itu sekadar ikhtiar daripada kita. Maka kita pergi hospital, kita pergi klinik, kita dapatkan ubat, dapatkan rawatan, kita balik, kita makan. Berapa ramai orang tak sembuh-sembuh. Bukan tak sembuh, meninggal pun ada. Bukan sebab ubat. Jangan salah faham pula. Makan ubat meninggal. Bukan sebab ubat. Setelah sampai ajal. Ayat ni lah. Jadi kita bicara di sini ialah perbuatan yang dimaksudkan di sini, yang kita kena serahkan kepada Allah dari sudut di sebalik perbuatan itu, iaitu pemberi kesan dalam kewujudan seluruh kehidupan kita ini. Sebab tu jangan kita beriktikad begini. Ramai orang cakap gini, sebab you lah ni air susah ni. Ada lagi orang cakap apa? You jangan tutup apa? Periuk nasi air. Seolah-olah dia yang memberi rezeki, dia yang menentukan rezeki kita, dia yang menghadkan rezeki. Ini kita sudah salah faham terhadap kesan kepada perbuatan dalam kehidupan kita ni. Sebab tu ada orang kata, kalau Allah dah takdirkan sesuatu milik kita, kita punya satu dunia haram pun kita tidak akan dapat. Tapi kalau benda tu bukan milik kita, bukan kita punya, kita usaha dan pakat semua pun dengan segala kemampuan, kekuatan, kita tak akan dapat. Kerana yang menentukan segalanya adalah Allah. Termasuklah kesan terhadap perbuatan kita. Okey. Maka dari sudut keesaan Allah, kita teruskan. Maka
dari sudut keesaan Allah, semua perbuatan adalah perbuatan Allah. Kerana tiada sesuatu pun yang memberi kesan dalam wujud ini melainkan Allah. Ayat ni kena faham betul-betul lah ya. Semua perbuatan yang ada ni adalah perbuatan Allah. Maknanya apa? Allah yang menentukan ada kesan, tak ada kesan. Ada manfaat, tak ada manfaat. Saya bawa contoh begini. Di luar sana ada satu perbahasan. Tapi kadang-kadang saya tak suka sangat kita nak sebut beberapa kali benda macam ni kan. Tapi supaya tuan-tuan dan puan-puan faham dari sudut hakikat perbuatan. Ada orang dia larang, jangan minta tolong dengan orang mati. Habis, kalau minta tolong dengan orang hidup, boleh. Sebab dia masih hidup. Orang hidup ni, dia boleh bagi tolong kita, dia boleh manfaat pada kita. Orang mati dah tak boleh apa-apa. Percakapan begini, secara umumnya, boleh jadi betul, tapi tidak benar. Dengan hakikat sebenarnya. Sebenarnya, sama ada orang tu hidup, sama ada orang tu mati, dua-dua tak boleh bagi manfaat. Dan tidak boleh bagi mudarat. Kerana, yang bagi manfaat, yang bagi mudarat, yang bagi kesan adalah Allah. Sebab tu kalau kita tanya balik, ada tak orang hidup boleh bagi manfaat? Ada, kalau Allah izinkan. Ada tak orang hidup tak boleh bagi manfaat? Bahkan tak boleh bagi mudarat pun pada diri kita. Ada. Apa ramai orang tak boleh nak bantu kita, nak tolong untuk kita pun tak, dia nak mudarat kita tak boleh. Kenapa? Allah. Baik, tanya soalan kedua. Ada tak orang mati boleh bagi manfaat? Dia bagi manfaat, boleh. Boleh kalau Allah izinkan. Kita dia balik pada Allah. Mana contoh? Kan malam Isra' Mi'raj. Kan Nabi naik ke langit. Antara Nabi jumpa Nabi Musa. Yang dah meninggal, yang dah wafat. Siapa bagi nasihat yang daripada 50 jadi 5? Nabi Musa. Dia masih hidup ke dia dah telah wafat? Nabi Musa ni dah lama dah wafat. Ya, tapi dia boleh bicara dengan baginda Nabi dan dia boleh dia boleh bagi nasihat pada Nabi dan kita dapat manfaat. Antara nasihat itu daripada 50 solat tinggal 5 waktu. Siapa bagi nasihat? Masa tu dia masih hidup? Tak, dia dah mati dah. Jadi dia boleh bagi manfaat. Ya, orang mati boleh bagi manfaat jika Allah izinkan. Yang ni lah. Jadi sebenarnya kehurusan kehidupan dunia ini Allah. Maka sebab tu kena serah pada Allah. Itu tajuk kita menyerahkan diri kita pada Allah. Kerana jangan serahkan diri kita kepada selain Allah. Jangan gantungkan diri kita selain Allah. Jangan sandarkan diri kita kepada Allah. Kerana orang lain, bahkan perbuatan kita, perbuatan sesiapa pun, tak mampu memberi kesan apa-apa. Kecuali dengan izin Allah. Boleh insyaAllah ya? Okey, teruskan. Jadi saya ulang lagi sekali ni. Dari sudut keesaan Allah. Apa makna esa? Kita pun ulang banyak kali. Kitab yang kita baca ni kitab Tauhid. Apa makna kitab Tauhid? Kitab untuk kita belajar. Bagaimana mengesakan Allah. Apa makna mengesakan Allah? Segala-galanya bawa kepada Allah. Kembalikan kepada Allah. Rujuk kepada Allah. Gantung kepada Allah. Serah kepada Allah. Itu Tauhid. Walau kita sekaya mana pun, ya. Walau kita sealim mana pun, betul. Sealim mana pun jangan bergantung pada diri sendiri dengan ilmu yang sekadar ada. Cakap aja alim. Sebenarnya kita ni tak ada yang alim pun. Cuma sama-sama kita boleh lah. Boleh apa? Boleh sembang. Sama-sama sendiri boleh. Okey dah. Jumpa yang betul-betul alim baru tahu. Kan ada orang ni dia rasa alim dia. Sebab orang panggil dia orang alim. Dia panggil, tak. Ya, sebab itulah tak payahlah bergantung pada sekadar ilmu. Ni belajar tauhid ni tahu. Kalau macam tu ustaz, dia doktor pakar, tak payah bergantung dengan dia lah. Tak, bukan maksud begitu. Kena jumpa lah. Dia pakar apa? Pakar jantung. Kita sakit apa? Sakit jantung. Jumpa dia lah. Kan nak jumpa ustaz. Ni yang ustaz boleh juga jumpa. Ini yang sakit hati. Sakit jantung kena jumpa doktor. Okey lah. Habis bergantung. Bergantung bukan dengan dia. Tapi kena pergi tak? Mesti kena pergi. Kena usaha. Jangan kata mentang-mentang saya tak ada dah. Saya Allah terus langsung. Yalah kalau you rasa you wali boleh lah kan. Terus dengan Allah. Wali pun siapa? Bukan wali lah. Nabi pun usaha ikhtiar. Okey, selesai. Jadi saya ulang lagi. Sudut keesaan. Sebab di sana ada sudut-sudut lain yang kita nak belajar.
tentang Allah. Sudut keesaan, iaitu sesuatu yang seluruhnya kembali dari Allah dan kepada Allah. Semua perbuatan adalah perbuatan Allah. Maksudnya, yang benar-benar melakukan sesuatu yang memberi kesan adalah Allah. Kerana tiada sesuatu pun yang memberi kesan dalam wujud ini, melainkan Allah. Okey, itu maksud dia, menyerahkan diri pada perbuatan. Yang kedua, nota kaki angka 60 tu. Menyerah diri pada ketetapan hukum. Jadi kalau tuan-tuan nak buat ringkasan, apa makna taslim? Yang kita sebut taslim bahasa Arab tu, serah diri kita pada Allah, ada dua sudut. Satu sudut perbuatan, sudut yang kedua adalah ketetapan hukum. Dia terjemah begitu. Kerana hukum itu adalah sebuah ketetapan. Baik, hukum yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla bagi insan sebagai sarana untuk melaksanakan tugas kehambaan. Ada dua jenis. Hukum ni atau ketetapan-ketetapan, keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kita, dia merupakan suatu sarana untuk kita gunanya dalam kita melaksanakan kehambaan kita kepada Allah. Ada hukum wajib, ada hukum sunat, ada hukum harus, ada hukum haram, ada hukum, kita sedia maklum yang tu. Jadi tujuan apa hukum itu? Untuk kita membuktikan diri kita tu hamba kepada Allah. Allah kata wajib, buatlah. Suka ke tak suka ke? Siapa suka lapar? Mana ada orang suka kenyang, tapi puasa lapar kan? Tapi dah Allah tetapkan, apa hukum dia wajib? Buatlah. Ni umum, saya cerita secara umum. Sembang pasal orang, seronok kan? Betul? Betul. Cakap je lah cepat sikit, betul. Cerita pasal orang, sebab itulah salah satu orang ni, dia minat berita. Tengok berita. Kenapa? Sebab berita tu kan pasal orang. Mana ada berita pasal kita? Tapi kalau tengok keluar kita, tu tak nak tengok. Okey, dah selesai. Jadi itu satu perkara yang kita kena faham. Baik, cuma dia bahagi dua. Pertama, hukum syarak. Hukum syarak. Iaitu yang saya sebut sekejap tadi. Hukum syarak ni, yang wajib, sunat, haram, makruh, harus. Itu hukum syarak. Iaitu hukum syarak pula dia bahagi dua. Tak apalah, iaitu kita belajar fiqh. Iaitu hukum perintah dan larangan Allah terhadap perbuatan manusia. Itu kena serah pada Allah. Allah kata wajib, ikut je, serah pada Allah. Mesti yang Allah kata wajib tu manfaat dunia dan akhirat. Beratlah. Berat tak berat, cuba buatlah sekadar semampu mungkin. Allah pun dah bagi tahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita pun dah faham dah. Allah, dia tak akan bebankan kita di luar daripada kemampuan kita. Tak. Kerana Allah ni amat menyayangi kita. Ya, dia cipta kita ni, kata ulama', bukan sekadar dia nak suruh kita beribadah. Kalau dia nak suruh kita beribadah, dia cipta malaikat ajalah. Lagi hebat ibadah daripada kita. Betul ya? Kita ni apa dah sangat? Kau dah rasa banyak dah? Pagi-pagi lagi baca Quran. Dah rasa macam mana? Banyak dah? Tak ada lah. Tanya solat aja dah. Solat. Satu hari satu malam, 24 jam. Solat berapa jam? 1 jam lah ya. Ya, 5 waktu campur semua. 1 waktu, 10 minit. Kalau 5 waktu, baru 50 minit. Kau wirid lagi kan? Okeylah 1 jam. 23 jam buat apa? Sebab tu orang kata, solat dengan tidur mana banyak? Tu ayah cerita lah. Tidur 6 jam. Solat 24 jam. Tidur, solat 1 jam aja. Rasa tak sampai rasanya. Tak apalah. Tidur 8 jam. Paling kurang 4 hingga 6 hingga 8 jam tidur. Habis banyak? Tak banyak. Lepas tu nak rasa macam mana? Rasa macam tu lah. Betapa kurangnya kita, betapa lemahnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dah Allah kata wajib lah. Solat aja lah. Okeylah, selesai situ dah ya. Hukum yang kedua, hukum ketentuan. Yang ni. Yang ni yang kita kena. Hukum syarak tu mudah. Biasanya orang boleh buat. Mudah. Yang ni yang ada orang faham, ada orang tak faham. Ada kita faham, ada waktu kita tak faham. Apa dia? Hukum ketentuan. Apa maksud? Iaitu takdir dan ketetapan yang Allah Azza wa Jalla tetapkan, tentukan kepada insan dalam kehidupannya. Seperti ketentuan susah dan senang. Hidup ni ada waktu Allah senangkan, ada waktu Allah susahkan kita. Tapi kalau bahasa macam tu kurang enak dengar tak? Allah susahkan saya.
Katanya Allah ni pemurah. Tapi sebenarnya tadi kita dah belajar, segala senang dan susah dari Allah. Segala sihat dan sakit dari Allah. Segala kaya dan miskin dari Allah. Segala-galanya ada dari Allah. Kenapa? Kerana seluruhnya ini adalah ketentuan dan perbuatan Allah ke atas diri kita, yang memberi kesan ke atas diri kita. Baik, apa lagi? Rezeki. Rezeki Allah tentukan. Usaha diikhtiar, itu kita dah faham. Tapi yang menentukan siapa dapat banyak, siapa dapat sedikit, siapa yang luas, siapa yang sempit rezeki dia, siapa yang berkat dan segala-galanya, Allah. Yang kedua, jodoh. Jodoh ni ketentuan Allah. Kadang-kadang kita bukan main lagi. Berkenan kat si A ni. Daripada kecil lagi berkenan, ya? Ya ke? Tengok-tengok kahwin dengan orang lain. Betul? Semua tu jodoh. Minta maaf saya sebut. Jodoh ni, kadang-kadang dunia hari ni kan, takut saya kadang-kadang bukan nak cakap benda sama lah. Dengan, kalau orang tu, ada orang lah. Ada orang dia kahwin 3, dia kahwin 4. Yang pertama jodoh. Yang kedua, gatal. Yang ketiga, miang. Yang keempat, dah cari jumpa lah. Ni belajar tauhid ni. Jodoh ni tak kira lah. Sebab tu kadang-kadang kita berfikir, kadang-kadang kita terfikir, kalau aku tahulah aku kahwin dengan dia dulu. Kalau aku tahulah dia ni jodoh aku. Baik kahwin awal-awal kan. Dah memang jodoh kita. Betul. Kita duduk satu sekolah. Taklah berkenan sangat kat dia. Berkenan kat orang lain. Kita tahu kahwin dengan dia. Tapi kalau kita tahulah dia tu jodoh kita, baik kita kahwin awal-awal, tingkatan 1 lagi dengan dia, ya. Tak ada nak cakap macam tu. Pergi sana, pergi sini, pergi sana, rupanya kahwin dengan dia. Baiklah kahwin awal-awal. Tapi Allah tentu satu lagi ada masa. Ni kena ingat. Memang dia jodoh kita, tapi ada masa dia. Memang itu rezeki kita, tapi ada masa dia. Memang kita itu, ada masa dia. Sebab salah satu ketentuan ni dia mengikut masa. Okey, tak apalah. Ajal. Ajal ni sama juga. Kenapa mati? Dah sampai ajal. Kenapa mati? Sebab dia sakit jantung. Tak ramai lagi pesakit jantung. Kenapa tak mati-mati? Kenapa dia mati? Sebab aksiden. Ramai orang aksiden tapi tak mati. Tapi okeylah. Atas dasar sebab musabab boleh. Tapi hakikat Allah. Dah sampai masa, sampai ajar dia, Allah dah ambil nyawa dia. Itulah kita hidup dengan. Sebab tu sebenarnya kalau kita hidup dengan Allah. Apa makna hidup dengan Allah? Hidup dengan segala-galanya memahami bahawa kita sedang berinteraksi dengan Allah. Allah sedang berinteraksi dengan kita melalui ketentuan-ketentuan. Maka segala-galanya rujuk balik pada Allah. Kembalikan balik diri kita pada Allah. Aku ni dicipta oleh Allah. Aku ni dihidupkan oleh Allah. Aku ni ditentukan sekali oleh Allah. Maka sekarang ni aku sihat, Alhamdulillah. Tapi sekarang aku sakit. Sihat, syukur. Sakit, sabar. Kenapa Allah bagi kita sakit? Sebab lepas ni tak ada dah sakit. Kenapa Allah bagi kita susah? Sebab lepas ni tak ada dah susah. Masuk ke syurga, tak ada susah. Dia kadang-kadang hidup ni kalau senang sangat, rasa lain macam juga. Cuba perempuan itu, setahun tak demam. Dah lama tak demam ni. Pula. Macam jam lah kan, jam. Pagi-pagi jam, pagi-pagi jam. Tiba-tiba keluar tak ada kereta. Kenapa tak ada kereta pula hari ni? Sama lah, sama juga kita. Lain macam pula. Kita bukan mana lagi bergegas. Macam hari ni kan, tak ada kereta hari ni. Kosong. Daripada tempat saya lah. Daripada tempat saya Kota Kemuning tu selalu nak lepas itu pun susah. Tapi hari ni lancar. Kita pula tanya, kat mana pula kereta pergi ni? Pula. Tapi tiba-tiba kereta banyak. Kenapa banyak sangat hari ni? Apa hal pula ni? Apa event apa pula ni? Pula. Kita ni apa masalah? Tapi kan cuba sihat. Cuba sihat. 70 sihat. 80 sihat. Rasa macam Firaun pula dah. Sebab Firaun ni demam semua pun tak pernah. Tapi kejap sakit, kejap sihat. Itulah kehidupan. Seronok juga. Betul tak? Tapi kalau sakit daripada lahir sampai mati sakit, ini pelik pula. Tapi sebab tu Allah tukar-tukar keadaan. Kenapa? Kerana Allah nak suruh kita faham, dia yang menentukan. Faham tak? Lepas tu ada rasa tak? Dia faham dengan rasa tau. Bukan faham saja, faham di sini, di akal. Rasa tak? Rasa. Apa yang kita rasa? Allah sedang berinteraksi dengan kita. Melalui apa yang kita sedang lalui.
Saat susah, saat senang, saat sakit, saat gembira. Lepas tu saya selalu pesan. Sekarang saya pun baru faham juga. Tak tahulah faham banyak ke faham sedikit. Kan? Sekarang sihat kan? Tunggu sakit. Mana mana tak naklah sakit. Dah, sihat pasti ada sakit lepas tu. Kalau sakit pun insya-Allah ada sihat. Kecuali mati, itu tak payah cerita dah. Mati pun ada hidup selepas itu. Ni sedang hidup ni kan? Tunggu mati. Lain macam pun tak cakap begitu. Tunggu, tunggu. Tunggu ya. Yalah. Tapi kalau dah mati, tunggu hidup balik. La haula. Tengok Allah Ta'ala dia buat kita macam tu. Mati, jangan risau, jangan risau. Mati, jangan risau tahu. Allah akan hidupkan kita lagi. Tapi Allah, setelah dia hidupkan kita, setelah kita melalui rasa kematian itu, Allah akan kekalkan kita selama-lama. Itulah Allah sedang berinteraksi dengan kita. Jadi, ya Allah, tolong ya Allah. Tolong di saat apa saja berlaku ke atas diri aku, ya Allah. Susah ke, senang ke, sihat ke, sakit ke, mati ke, hidup ke, apa saja ya Allah. Tolong ingatkan aku bahawa ianya datang daripadamu, ya Allah. Supaya aku terus kembali kepadamu, bergantung kepadamu, berharap kepadamu, merayu kepadamu, merintih kepadamu, munajat kepadamu. Ketika itu kita akan rasa tenang setenang-tenangnya, lapang selapang-lapangnya, kalau gembira segembira-gembiranya. Tapi kalau kita berlaku kat atas diri kita, kita mula cari orang. Siapa? Siapa ni yang buat air ni? Ni you lah ni buat air ni. Ni sebab habis. Habis kita. Kita akan terikat dengan dia. Allah pun tak peduli pada kita kerana kita duk sibuk dengan orang, tak sibuk dengan dia. Akhir sekali kita akan kecewa macam tu saja. Apa ramai orang, bila mana ada masalah dengan suami, dia duk fokus suami dia. Maka dia kecewa setakat itu sahaja. Kalau ada masalah dengan suami, tinggalkan suami itu. Jangan salah faham ni. Tinggal macam apa pula. Tepikan dia dulu. Allah. Ya Allah, aku ada masalah dengan suami aku, ya Allah. Ya Allah, aku ada masalah dengan isteri aku, ya Allah. Ya Allah, aku ada masalah dengan anak-anak aku, ya Allah. Tolonglah aku, ya Allah. Ya Allah, aku ada masalah dengan jiran, ya Allah. Jangan fokus pada jiran lagi. Nak cerita pula dah. Ada satu tempat tu kan, bolehlah cerita best sikit kan. Ustaz, nak buat macam mana jiran saya? Macam mana? Rumah dia ujung. Ni saya nak cakap ni. Rumah ujung sekali. Nak masuk rumah dia tu, kereta mesti lalu depan rumah jiran tu. Jiran tak bagi lalu. Jangan lalu ke depan rumah. Jadi dia parking, dia rumah dia ada longkang, ada kaki lima. Jalan besar ada kaki lima. Dia kena parking situ. Ya. Habis macam mana? Kita nak sibuk dengan dia ke nak sibuk dengan Allah? Cakap pada Allah. Ya Allah, tolonglah lembutkan hati jiran aku, ya Allah. Jangan pergi bertengkar dengan dia. Kemudian lalu juga. Ditebang pokok mangga, dia letak depan tu pokok mangga. Jangan lalu. Tak apalah nak bagi tahunya. Habis macam mana nak buat? Nak pergi tepat pokok mangga lain, letak depan rumah dia pula. Pokok mangga kan banyak tepi tu. Nak pergi bergaduh dengan dia. Atau nak pergi buat apa? Rugi masa je. Bangun malam mengadu pada Allah, saya rasa sekejap aja. Sama ada dia lembut hati atau dia tak ada selama-lamanya. Tak ada. Yang tu saya tambah ya. Yang itu saya tambah. Yang tu jangan taja je lah. Dia kena provoke sikit kan. Itu pun pergi bisik kat dia. Tak apalah tuan, tak apalah puan-puan tak bagi saya lalu kan. Malam ni saya bangun tahajud solat hajat. Ya. Solat hajat tu bagus-bagus lah. Jangan cakap, saya saja saja nak bagi tahu. Tapi biasanya macam tu. Betul. Mengadu pada Allah. Tahulah Allah nak buat apa. Allah ni kalau dia buat, jangan cari pasal. Sebab tu kita ni kalau buat kat orang, jangan sampai orang mengadu pada Tuhan. Itu yang saya nak jaga. Jangan buat sesuatu pada orang sampai tahap orang bangun malam mengadu pada Tuhan. Habis gitu. Itu nak buat kat orang ni, fikir panjang. Buat benda yang tak bagus lah. Ada orang selamba je, dia maki orang. Dia ingat orang tak ada hati ke? Orang ada hati, ada perasaan. Yang ada hati, ada perasaan ni, yang kita bimbangnya, satu masa dia mengadu pada Tuhan. Itu yang kadang-kadang, minta maaf ya, kadang-kadang kena itu, kena ini ni.
Orang duk malam-malam tu. Kita pun macam tu lah. Tapi kita mengadu, jangan mengadu benda buruk. Ya Allah, lembutkanlah hati dia. Ya Allah, aku tak nak bergaduh dengan dia. Kita pun takkan nak beli rumah lain dah kan. Kau nak cari jiran lain pula. Cari jiran lain lebih teruk pada tu lagi. Baik, kita mengadu pada Allah. Saya nak cakap ni adalah hubungan interaksi kita dengan Allah. Itu maksud dia. Contoh tu banyak lah. Tapi benda yang berlaku gitulah. Baik, sebagai hamba, okey, kita perlu mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, sabar terhadap ketentuan yang pahit, dan syukur terhadap ketentuan yang manis. Ini tak perlu kita hurai, kita pun faham sangat dah. Baik, yang terakhir di situ, kita juga beriktikad bahawa semua perkara harus baginya. Nota kaki angka 61 tu. Seseorang mukallaf wajib mengetahui, dan bukan setakat dia kena tahu. Baik, kalau nak tahu tu kena macam mana? Nak kena belajar lah. Kalau kita buat ayat yang agak panjang, seseorang mukallaf wajib belajar sehingga dia tahu, dia faham. Sudah tahu, dah faham, dan beriktikad, berpegang dalam hati dia. Iktikad tu bagaimana? Iktikad yang jazam, teguh, tetap, tak berganjak, tak berubah. Itu iktikad. Bahawa melakukan setiap yang mungkin, mencipta setiap yang mungkin, atau meninggalkan perkara yang mungkin tersebut harus bagi Allah. Saya dah banyak kali saya ulang ya. Apa makna mungkin? Iaitu makhluk. Allah ni harus bagi Allah. Dia nak cipta makhluk atau dia tak nak mencipta makhluk. Harus. Dia nak bagi pahala atau dia tak nak bagi pahala. Harus. Allah kan kita belajar ada satu sifat harus. 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, satu sifat harus. Baru lepas kita dengan Allah. Soalan lagi sekali ya. Wajib kita belajar 20 sifat yang wajib bagi Allah. Wajib kenapa? Sebab wajib itu untuk mengenal Allah. Ada 20 sifat wajib, lawan kepada sifat wajib itu ada sifat yang mustahil. Ada 20. Wajib belajar. Dan ada satu sifat harus, 20 campur 20, campur 1, 41. Ya. Tapi pada diri kita kena ada 50 simpulan iman. 50. Apa yang 50? Ada 9 lagi. Yang 9 tu apa? 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, 1 sifat harus bagi Rasul. Ada 9. 41 campur 9, 50 kena ada dalam diri kita. 50 tu terkandung di dalam apa? Dalam kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni faham dah, nanti ke depan kita hurai lagi. Baik. Tiada sesiapa yang mempengaruhi Allah dalam perbuatannya. Dan tiada perbuatan yang wajib ke atas Allah. Itu kita kena faham. Allah Ta'ala ni tak ada sesiapa pun yang boleh mempengaruhi Allah dalam segala perbuatan Allah. Kita ni banyak pengaruh kan. Kadang-kadang kita buat satu benda, bukan kita nak buat benda tu, tapi apa? Anak-anak mempengaruhi kita kan. Alah mama, pergilah. Ya. Mama tak nak pergi lah. Mesti mama. Akhir sekali, tak apalah. Pergi jugalah. Pergi mana? Farm fair. Pergi mana? Pergi zoo. Kita, kadang-kadang kita Allah nak pergi tengok monyet. Apa-apalah tengok monyet. Kita cakap kan. Tapi dah anak nak pergi tengok, pergilah kita. Ada anak seorang, tapi dia masa tu dia kecil. Tak apa, tak payah cerita lah. Pergi masa. Saya banyak cerita. Jadi kadang-kadang lah pergi ke zoo tengok monyet, tengok lembu, apa betul lah. Kita daripada kecil lagi duduk tengok monyet lembu ni. Tapi dah budak-budak zaman sekarang kan, kalau tak pergi tengok kat zoo, tak tahu dia. Jadi terpengaruhlah kita, pergilah juga kita. Kita ni banyak sebenarnya, secara jujurnya, betul-betul benda tu kehendak kita tak banyak. Kehendak suami, kehendak isteri, kehendak anak-anak, kehendak kawan-kawan. Itulah kuasa kita. Allah tak ada sesiapa pun yang boleh mempengaruhi Allah. Itu Allah. Yang kedua, tiada perbuatan yang wajib ke atas Allah. Wajib Allah bagi pahala? Tak. Wajib Allah masukkan kita ke syurga sebab kita puasa? Tak. Harus bagi Allah. Okey, buat catatan sedikit. Harus di situ, harus pada hukum akal. Hukum ni kan ada 3. Hukum syarak, hukum adat, hukum akal. Harus yang kita bincang ni pada hukum akal. Akal boleh menerima. Harus, boleh. Allah nak masukkan sesiapa sahaja ke syurga.
Tak boleh akal mengatakan Allah mesti masukkan orang beriman ke syurga. Tak. Allah mesti. Tak. Allah tak wajib dan tak terikat dengan segala perkara. Yang terikatnya kita. Tapi kalau kita bahas pula, ada orang tanya soalan, takut keliru ni kan, sebab tu saya sebut. Tu yang Allah sebut dalam Quran tu. Orang yang beriman dan beramal soleh. Anna lahum jannat, bagi mereka disediakan syurga. Ayat tu hukum syarak. Yang ni pun kadang-kadang ramai juga kita orang awam kan, kita saya sama, kita masih keliru. Dia di sana tolong beza ya. Ada hukum syarak. Hukum, sebab kita bincang pasal hukum ni. Ada hukum syarak, ada hukum akad, ada hukum adat. Adat kebiasaan. Kalau macam ni, biasanya beginilah. Okey. Tapi kalau kita belajar, ada satu lagi yang tadi. Yang tadi. Hukum syarak, hukum akad, hukum adat, hukum ketentuan. Tu. Hidup ni ada satu benda yang kita kena faham. Selain daripada hukum-hukum yang ada, hidup ni ada ketentuan daripada Allah. Bahasa mudah nak faham, ada qada dan qadar. Ada takdir. Yang kita nak, tak nak, suka, tak suka, mahu, tak mahu, itulah ketentuan kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Kadang-kadang berapa ramai kita lalu jalan yang sama kan. Kadang duk berapa banyak kita duk lalu jalan ni. Jalan ni aja hari-hari. Tapi setiap orang ada takdir yang berbeza. Jangan nak sama. Kenapa I tak sama dengan you? Tak. Jangan nak sama dengan orang. Kadang-kadang orang ni, saya nak jadi macam dia lah. Tak boleh. Sama juga kadang-kadang kita terfikir juga kan, Syekh kita ajar. Anak kita ni kadang-kadang kita nak suruh dia jadi sama macam kita. Tak boleh. Walaupun dia ni zuriat kita, darah daging kita, membesar kat rumah kita, di tangan kita, kita yang kandungkan dia, belum tentu dia boleh jadi macam kita. Macam kita tu macam mana? Kita nak baca Quran, bangun malam, kita pun baru, akhir-akhir ni je baru bangun kan? Kan macam mana? Sama lah saya pun. Jadi anak ni tak boleh. Contoh, ustaz nak suruh anak dia jadi ustaz juga. Tak boleh. Lawyer nak suruh anak dia jadi. Ada yang boleh, ada yang tak. Doktor nak suruh anak jadi doktor juga. Ada yang boleh, ada yang tak. Kena tengok. Kadang-kadang kita pun silap. Saya pun kadang-kadang silap. Saya bukan nak suruh anak saya jadi ustaz semua. Tak. Nak suruh dia jadi orang. Risau juga. Cuba tengok kat luar tu. Ada orang yang tak jadi orang dah. Jangan di luar sana. Tak payah cerita. Tapi nak bagi tahunya, kadang-kadang tak. Dia minat apa. Syekh saya baru ni dia buat teguran sikit pada saya. Dia kata apa? Dia masa saya bawa anak jumpa dengan dia. Dia kata kamu, ni ayah kamu ada ni kan? Kamu ni, kamu buat apa yang kamu nak. Yang kamu suka. Minat kamu mana. Kita pun dah faham dah. Sudah. Kita paksa dia suruh belajar kitab kan. Dia minat lain. Sudah. Syekh kita jawab. Maknanya, anak ni kemampuan dia berbeza. Yang ni minat apa? Bagi dia minat dia tu. Yang baik lah. Kita cerita ni yang baik. Bukan kata minat yang tak baik. Itu kita awal-awal lagi. Dia minat jadi apa? Dia nak jadi apa? Dia nak jadi mekanik lah contohnya kan. Kita, nak jadi mekanik pula dah. Tapi dah dia minat. Tapi kita kena ajar dia lah. Bukan dia jadi mekanik macam yang biasa-biasa. Mungkin dia ni yang profesional lah kan. Tahulah. Tapi kita nak bagi. Tapi yang biasa-biasa pun dah itu. Mungkin itu dia minat dah. Macam mana itu dunia dia yang Allah takdirkan. Hidup ni sebenarnya nak tahu akhirat nanti. Berapa ramai mekanik masuk syurga. Jangan main-main. Berapa ramai petani masuk syurga. Dia bertani aja, dia bertani. Kat mana? Kat kampung aja. Akhirat nanti tengok dia ahli syurga. Kita ni yang duduk kat bandar ni belum tentu. Nampak hebat, nampak kaya, nampak alim, nampak berilmu, nampak status yang macam-macam kita ni kan. Jangan. Sebab tu hidup ni nak kira akhir, bukan kira awal. Kalau dia bahagia dengan hidup dia, okeylah. Betul ya? Kadang-kadang kita ni bahagia dengan apa yang kita buat. Lagi baik daripada kita paksa diri kita buat sesuatu yang kita pun tak bahagia. Betul ya? Macam puan-puan ni datang ni, bahagia tak ni? Bahagia. Tapi ada orang tak bahagia duduk kat sini. Dia duduk kedai mamak pagi-pagi bahagia. Silakan duduklah satu. Betul. Ada kawan saya. Ada datang ke tak? Kadang-kadang ada kat belakang tu. Sikit-sikit kedai mamak. Saya kata, kenapa lah? Bahagia kat situ. Pergi je lah. Kita pun pergi lah. Layan dia supaya dia bahagia. Kan? Betul ya? Ada orang pergi pantai, pergi tepi pantai, duduk seorang-seorang, bahagia. Biar dia duduk, jangan pergi ganggu dia. You nak pergi seorang ke? Yalah, I seorang nak pergi. I teman boleh? Tak payah pergi teman, sebab dia duduk seorang tu bahagia.
Ada orang bangun malam bahagia. Betul ya? Pelik tak? Bangun malam, seorang-seorang. Kita pun pelik. Tidur je lah, mana buat apa bangun-bangun. Tapi dia bahagia. Bangun je lah. Okeylah, setakat tu lah ya. Ada orang bahagia dengan makan banyak. Makin banyak makan, makin bahagia. Betul. Tak ada, apa saya cerita tu boleh faham kan? Setiap orang ada dunia dia. Setiap orang ada ketentuan dia. Maka di saat Allah menentukan kita begini, menerima dengan sabar, menerima dengan lapang dada, menerima dengan segala-galanya, kita akan bahagia. Bahagia itu bukan dengan benda tu. Bahagia itu dengan Allah. Kita tak akan bahagia dengan sesiapa pun. Kita tak akan bahagia dengan apa-apa pun. Kita tak akan bahagia dengan mana-mana pun. Kita hanya bahagia dengan Allah. Maka di saat kita dengan sesiapa, kita dengan Allah, kita akan bahagia dengan orang tu. Di saat kita dengan satu benda, tapi kita dengan Allah, kita akan bahagia dengan benda tu. Kita pergi mana tempat pun, kalau kita dengan Allah, kita akan bahagia dengan benda tu. Walaupun kita keseorangan. Tapi kalau kita tidak dengan Allah, 1,001 manusia pun mengiringi kita, menyanjung kita, menyukai kita. Kalau kita tidak dengan Allah, kita tetap akan derita. Berapa ramai selebriti-selebriti yang satu dunia suka kat dia, support dia, tapi dia mati bunuh diri. Kenapa? Dia tak bahagia. Kerana dia tidak dengan Tuhan. Kerana hanya dengan Allah kita akan bahagia. Boleh faham insya-Allah ya? Jadi bila mana kita dengan Allah akan bahagia, macam mana bahagia dengan Allah? Menerima ketentuan Allah seadanya. Kalau tak boleh terima ketentuan Allah, kita tak akan bahagia dengan sesiapa sekalipun. Dengan apa pun. Di mana pun. Ada orang rumah dia taklah besar sangat. Taklah mewah sangat. Tapi dia duduk dengan Allah, dia solat, dia baca Quran. Dia bahagia di situ. Ada orang ada satu bilik kecil aja. Ulama-ulama dulu kan, dia ada bilik suluk. No. Bilik suluk. Kita ni sebenarnya kena ada dah. Kita dengan umur macam ni, ambil rumah. Rumah kan besar. Ada berapa bilik? 8. Berapa bilik? Ambil satu bilik. Bilik ni khas untuk mama sahaja. Anak-anak jangan. Kunci bilik tu. Sebab dalam tu kita nak solat, kita nak menangis, kita nak munajat, kita nak sujud, kita nak baca Quran. Di situ kita akan bahagia. Jangan siapa-siapa masuk tau. Dia masuk. Yalah bukan lah. Cucu-cucu tak payah masuk. Sayang kat cucu pun jangan masuk kat situ. Itu tempat hanya kita dengan Allah. Tapi jangan salah faham. Bukan Allah di situ. Kita yang berada di situ. Sehingga orang dahulu, dia gali kubur. Dia masuk dalam tu solat di situ. Dia bahagia di situ. Jadi bahagia ni sebenarnya apa? Dia gali kubur, mesti dia tak boleh. Kalau dia gali kubur, berapa kaki dia kena gali? Mesti 6 kaki ke bawah, 3 kaki lebar. Kalau dia gali kubur 20 kaki, itu bukan kubur, itu bilik. Jadi ada orang kecil dia buat, dia masuk dalam tu, dia solat, dia lah kubur dia tu. Tapi bukan kubur, nanti orang panggil simbolik dia. Tapi dia duduk di situ berjam-jam di situ. Dia bahagia. Jadi bahagia bukan pada tempat. Bahagia pada berinteraksi dengan takdir Allah. Boleh ya? Ni kita belajar tajuk ni. Okey, seterusnya yang bawah lagi. Mana tadi tu? Ayat Quran, kita baca dulu. Wal makna annahu, ini adalah makna firman Allah, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia tidak boleh ditanya tentang apa yang dia lakukan. Dia Allah. Ya Allah ni, kita tak boleh tanya dia, kenapa macam ni? Kenapa begini? Kenapa Allah tak buat macam ni? Tak boleh. Ya, amma yaf'al wa hum yus'alun. Sedangkan mereka lah, manusia-manusia itu, yang akan ditanya kelak di akhirat nanti oleh Allah. Allah akan soal kita satu-satu. Pada umur kita, pada ilmu kita, pada tubuh badan kita dan sebagainya. Puan-puan, sebab tu sekarang kan, kita kena buat ibadah sampai kita penat. Solat sampai rasa tak boleh nak bangun dah, lenguh dah. Alhamdulillah. Baca Quran sampai mengantuk. Sekarang ni buat benda macam tu. Akhirat Allah akan tanya kita tentang diri kita, ke mana kita guna. Kita guna buat apa diri ni? Tapi kita ni kadang-kadang tengok TV sampai penat. Betul ya? Dia panggil apa? Kadang-kadang tidur, TV tak tidur lagi. Sampai ke tahap itu. Sembang sampai penat. Tahu ada orang sembang sampai penat? Sampai pagi. Sembang. Duduk kedai-kedai 24 jam tu kan. Lepas isyak tu. Sampai pagi.
Okey, tak ada masalah. Kita pun tak nak apa? Apa dia apa? Sekarang ni bahasa baru, apa panggil apa? Healing, bahasa baru ke? Baru dengar je. Ke saya je lah baru dengar, tuan-tuan dah lama dengar kot. Kita mana tahu bahasa Inggeris ni. Healing tu apa yang sebenar-benar maknanya? Apa? Kak, yang makna betul, makna yang tepat lah. Healing. Ha, ha, healing. Ya ke broken? Okey lah, Haji faham. Apa makna dia? Ha? Penyembuhan. Itu makna asal. Habis yang pergi pantai nak sembuh apa? Nak ni lah. Nak ni apa? Kedamaian gitu. Dengan apa? Dengan persekitaran. Ha. Budak-budak suka sebut sekarang kan? Dengan panjat gunung, duduk kat situ, dengan pergi ke mana-mana. Ni, sebab tu saya sebut tadi. Tak akan ada ketenangan, tak akan ada kelapangan, tak akan boleh apa-apa pun hanya dengan Allah. Sekalipun duduk dalam bilik yang kecil. Ni kena ingat ni. Ni kena belajar dah ni. Tak payahlah jadi macam kan budak-budak tu kan. Tak apa, dia tu dunia baru dia. Okeylah, tak ada masalah. Dia baru nak kenal dunia kan. Kita dah kenal lama kan. Ke pagi ni baru nak kenal juga ni. Umur macam kita ni dah. Boleh. Pergi ke mana? Ke pantai. Kemudian, buka Quran dulu. Baca 2, 4, 5 ayat. Zikir sikit. Lepas tu tak apalah. Maknanya kita ni kena hubungkan diri kita dengan Allah. Allah ni akan buat kita mana-mana pun akan tenang, akan damai, akan apa. Dengan Allah. Ni kita belajar ni. Tak akan mungkin sesiapa pun yang akan menenangkan kita. Tak akan ada tempat yang boleh menenangkan kita. Gitulah. Boleh ya? Oh ya dah. Okey, seterusnya, ayat tadi dia nak cerita pasal apa? Ayat ini memberi pelajaran bahawa semua perbuatan yang zahir dalam kewujudan ini adalah perbuatan Allah. Namun, dia bawa ke muka surat 65. Namun, tidak dipersoalkan tentang perbuatan-perbuatannya. Secara zahirnya, seluruh kewujudan ini adalah perbuatan Allah. Apa makna? Ciptaan Allah. Seluruh yang wujud ni, alam semesta yang wujud ni, diri kita, binatangnya, tumbuh-tumbuhannya, seluruh alam ini adalah perbuatan Allah. Dia yang mencipta, dia yang mentadbir, dia yang mengurus, dia menggerakkan seluruhnya. Namun dia iaitu Allah, tidak boleh dipersoalkan tentang perbuatannya. Ya, kadang-kadang kita kata, kenapa berlaku tsunami ni? Mana boleh tanya kenapa? Bumi ni kan milik Allah, laut tu kan milik Allah. Segala alam ini milik Allah. Kalau dia nak buat sesuatu di suatu tempat, itu tak boleh tanya apa-apa. Dia punya. Kalau guru saya dulu, dia cakap contoh macam ni, masa saya belajar kitab Risalah Tauhid dulu, guru saya kata apa? Ni contoh lama lah, contoh orang lama, contoh ngaji kitab kuning tu kan. Contoh dia kata, kalau kita bela ayam, 30 ekor, 40 ekor, 50 ekor, ya, kita sembelih satu hari, semua sekali. Jiran kita boleh tanya tak kenapa? Tak boleh tanya. Kenapa sembelih semua sekali? Sembelihlah 5 ke dulu, 10 ke dulu. Nak buat apa ni? Dia tak boleh tanya sebab tu ayam kita, ikut kita lah. Ataupun dia tanya, kenapa ayam tu tak sembelih-sembelih lagi tu? Mana boleh tanya? Itu kan kita punya. Ikut kita lah nak sembelih seekor ke, nak sembelih semua ke, tak nak sembelih ke, nak jual ke. Sayanglah ayam tu, kenapa jual? Ni ustaz saya ajar dulu. Boleh tak tanya macam tu? Mana boleh. Macam puan-puan saya tanya puan-puan. Puan-puan datang dengan kereta tadi kan? Parking belah mana? Belah sini. Kenapa? Lah ikut saya lah kereta saya nak parking kat mana orang tanya. Kenapa puan tak parking depan? Lepas tu datang berapa orang tadi? Seorang ke dua? Seorang je. Kenapa tak datang 3? Lah ikut saya. Ni orang ni kalau dia tanya macam ni kan. Kita nak cakap apa orang ni? Hari ni masak apa puan? Tom yum. Kenapa tak masak sup? Sudahlah dia ni. Kenapa akak pakai baju pink hari ni? Tanya kenapa? Ikut saya dah baju saya tak nak pakai. Sudah. Sama juga kita. Tapi kita ni kalau dengan orang, kita perasan. Tapi kalau dengan Allah, kenapalah Allah Ta'ala buat aku macam ni? Tengok. Kenapalah aku dah doa lama dah. Kenapalah Allah tak makbulkan doa aku? Ni tanya kenapa? Tak boleh sama sekali. La yus'al amma yaf'al. Tak boleh sama sekali ditanya kenapa. Tentang perbuatan-perbuatan Allah.
Yang tak tanya kenapa ni, dia telah mencapai maqam yang ni yang kita katakan apa? Redha. Bahkan redha ni bukan setakat dia tak tanya kenapa. Dia suka pula apa yang Allah buat pada dia. Dia tak tanya, tapi dia suka. Allah bagi dia sakit, alhamdulillah, terima kasih ya Allah Kau bagi aku sakit. Susah, terima kasih ya Allah Kau bagi aku susah. Tapi tak sampai kita makam tu kedudukan tu, tak sampai. Biasanya kalau dapat apa? Dapat senang, alhamdulillah. Dapat susah nak ucap alhamdulillah. Allahu akbar. Masya Allah. Inna lillah. Ha. Betul, tapi jiwa kita begitu. Okeylah, boleh faham lah insya-Allah ya. Saya ni kadang-kadang lambat juga ni. Rugi masa. Sedangkan para makhluk yang mukallaf lah, makhluk yang mukallaf ni iaitu makhluk Allah yang dipertanggungjawabkan dengan hukum, iaitu jin dan manusia. Tak apalah, jin tu kita yang akan dipersoalkan tentang perbuatan yang dinisbahkan kepada mereka melalui konsep usaha. Ya, kita yang akan disoalkan oleh Allah. Apa yang Allah akan soalkan kita dari sudut mana? Sudut usaha dan ikhtiar kita. Ya. Kita ni ada usaha, kita ni ada ikhtiar. Maka yang tu yang Allah akan tanya kita. Allah tidak akan tanya kita secara, orang panggil apa, hakikat perbuatan itu tidak. Tapi usaha-usaha kita tu adalah ikhtiar. Macam orang mencuri lah. Allah akan tanya dia, kenapa? Kenapa dia usaha keluar sana, rancang begitu. Dia berusaha panjat rumah orang, pecah rumah orang. Itu akan dipersoalkan. Maka apabila berinteraksi kepada hakikat ketuhanan, beradablah dengan adab kehambaan. Poin ni penting. Apabila kita berinteraksi dengan Allah, dengan hakikat ketuhanan, di sebalik segala apa yang sedang berlaku ini adalah ketentuan Allah. Di sebalik apa yang kita lihat ini adalah perbuatan-perbuatan Allah. Ciptaan-ciptaan Allah, urus takbir Allah. Ini hakikat sebenarnya. Siang dan malam, siapa urus? Hujan dengan panas, siapa tentukan? Allah. Sekarang dah mula nampak dah. Dulu kita tengok musim kan, ada musim durian, ada musim buah-buahan. Sekarang mana ada? Kita pun pelik durian daripada mana? Kejap-kejap ada, kejap-kejap ada. Tak ada dah. Kenapa Allah nak tunjuk bahawa dia boleh? Dulu dia juga yang tentukan, sekarang dia boleh tentukan juga. Tapi manusia ni usaha dan ikhtiar tu boleh. Tapi maka apabila kita sedang berinteraksi dengan Allah ni, tolong jaga ada satu benda. Apa yang kita kena jaga? Beradab dengan adab kehambaan. Kena jaga adab dengan Allah. Apa adab kita? Sentiasa meletakkan diri kita sebagai hamba. Dan sentiasa menzohirkan kehambaan diri kita kepada Allah. Apa makna hamba? Tidak memiliki apa-apa. Apa makna hamba? Tidak boleh menentukan apa-apa. Apa makna hamba? Tidak boleh pandai-pandai ingin memilih apa-apa. Saya ulang balik. Apa makna hamba? Hamba ni, dia tak boleh memiliki apa-apa. Hatta diri dia bukan milik dia. Maka sebab tu jangan buat sebarangan pada diri kita. Tak sukalah hidung ni, pergi tukar hidung lain. Tak sukalah muka ni, pergi tukar muka lain. Tak sukalah kening ni, buanglah. Lepas tu tampal yang lain. Jangan. Bukan kita punya ni. Kita ni hamba, tolong jaga adab sebagai seorang hamba. Ikut air lah. Diri air kan. Oh, sedap cakap. Dia ni tak faham ni. Dia ni tak faham ni. Dia kena mengaji lagi ni. Walaupun dia ada 10 gulung ijazah, dia tak faham. Ikut air lah, diri air. Air nak buat apa pun. Mana boleh. You memang apa Allah bagi kat you. Allah bagi kat you, Allah pinjam aja. Allah bagi pinjam, Allah ambil balik nanti. Ikut air lah, duit air. Tak boleh macam tu. Duit kita tu memang duit kita yang rezeki Allah bagi, tapi tetap milik Allah. Sebab tu Allah tak benarkan kita guna pada benda yang haram. Allah akan soal kita akhirat nanti. Ayat ni yang akan disoal ni. Allah akan tanya kita. Yang halal tu pun Allah akan tanya. Bagaimana yang haram? Itu adab kehambaan. Pertama, hamba dia tidak memiliki apa-apa. Yang kedua, hamba dia tak boleh menentukan apa-apa. Ikut ketentuan Allah. Allah kata halal, halal. Allah kata haram, haram. Jangan pandai-pandai. Ada satu cerita hamba. Saya dah pernah banyak kali saya ulang. Saya nak ulang lagi sekali supaya kita ingat. Ada seorang ulama. Dia baca kitab membebaskan hamba. Tapi ulama ni dia tak akan bagi tahu pada awam sebelum dia beramal. Maka dia pergi beli hamba tu, seorang hamba dia beli dulu.
Dia nak bebaskan hamba. Barulah dia akan baca kitab membebaskan hamba. Sebab dia dah aman. Baik. Kita mudahnya bila mana dia pilih hamba, dia tanya 3 soalan. Dia kata, wahai hamba, ya, Tuan, nak apa? Nak makan apa? Hamba tu jawab, Tuan, Tuan dah beli saya ni milik Tuan, saya hamba Tuan. Tuan bagilah makanan apa pun saya akan makan. Yang dia ada makanan. Okey. Soalan kedua, nak pakai baju mana? Pakaian nak apa? Pakaian jenis mana? Tuan bagilah pakaian mana-mana pun saya terima sebab saya hamba. Okey, kamu nak duduk yang mana satu-satu? Nak duduk bilik mana? Tuan tentulah, letak saya bilik ni, saya duduk bilik ni. Letak bilik ni, saya duduk bilik ni. Sebab saya hamba. Ulama tu tanya, dia nak tahu apa? Dia kata, kamulah sebenar-benar hamba. Kenapa? Hamba tu, dia tak ada pilihan sendiri. Dia kena ikut pilihan tuan dia, pemilik dia. Maka adab kita dengan Allah, jangan pandai-pandai nak tentukan hidup kita. Habis macam mana? Terima saja ketentuan Allah yang telah Allah takdirkan pada diri kita. Itu adab. Kalau tidak, kita tak ada adab dengan Tuhan. Bahasa cantik, bahasa kasarnya, kurang ajar dengan Tuhan. Apalagi hamba, tak boleh tentukan apa-apa. Apalagi hamba, tak boleh buat pilihan sendiri. Allah pilih agama Islam untuk kita. Hidup dengan Islam dan mati dengan Islam. Allah pilih Nabi Muhammad untuk kita. Jangan pandai-pandai nak jadi Nabi atau pilih Nabi lain. Allah bekalkan kita Al-Quran. Jangan duk sibuk nak baca kitab lain dan nak rujuk kitab lain daripada Al-Quran. Ada orang kadang-kadang Quran dia baca pun tak habis, tak faham tak habis, semua lagi tak faham. Oh okey, dalam Bible cakap macam ni. Buat apa lagi you nak Bible? Orang Islam. Kita ni orang Islam. Ya dia lah, kita tu bukan nak pertikai. Ya. Dia nak apa Old Testament ke New Testament, itu dia punya pasal lah. Tapi kita Quran. Quran ni kalau kita buat betul-betul keseluruhannya, ya, senang dunia, senang akhirat, syurga selama-lama. Tapi ada orang ni, ni dia ni lucu. Oh, dalam kitab apa? Kitab Hindu tu. Tak payahlah. Nah, kena juga. Duk baca apa tuan? Baca ni kitab Hindu ni dia baca ni. Tak payahlah. Biar dia baca, dia baca lah, silakan dia nak baca, itu dia punya pasal lah. Tak ada pilihan. Apa lagi? Beberapa perkara yang Allah tentukan, itulah adab. Agar apa? Ni ada akhir ayat ni. Agar tidak tersungkur di hadapan kebenaran yang mutlak. Ya, kalau kita tak jaga adab dengan Allah, akhir sekali kita akan tersungkur. Ya, di hadapan kebenaran. Ya, kerana kebenaran adalah kebenaran. Ya, tak akan mampu kita melakukan sesuatu dan melawan kebenaran. Yang siapa Allah? Tuhan yang maha benar. Sebab tu kita, tuan-tuan dan puan-puan kan, kita ni jangan takut kalau kita dengan Allah. Orang dengan Allah orang yang benar. Jangan takut. Jangan rasa goyah. Jangan rasa apa? Apa-apalah macam-macam lah. Kan macam ni kan, kan jadi begini kan, tak. Kalau kita betul dengan Allah, mungkin pada zahirnya orang tak suka kat kita, tak apa. Allah suka kat kita. Kalau Allah, kalau dia suka kat kita, satu hari nanti dia akan buat semua orang suka kat kita. Jangan risau, tunggu masa. Allah ni, kalau kita cakap betul kan, kita cakap betul, halal halal, haram haram. Orang tak suka. Jangan ya, ada orang memang tak suka tau. Ni macam ustaz-ustaz ni, kalau ustaz ni jenis dia ni straight. Kita tengok Ustaz Azhar Idrus tu kan. Dia straight. Tapi gitulah. Tak payah hurai panjang lah kan. Gitulah. Ustaz Wadi. Straight. Saya ni tak straight sangat. Jarang-jarang straight. Tak ada. Saya dulu masa muda-muda dulu straight. Straight. Masa muda-muda. Sekarang pemuda lagi kan. Masa muda-muda dulu saya straight. Sampai orang kata saya ni ustaz yang garang. Tak berani. Garang ni ustaz ni. Ish, jangan ni. Padahal saya ni baiklah juga. Tak adalah. Itu jangan catat yang tu ya. Sajalah nak bagi tahu. Straight. Betul lah. Kadang-kadang orang tak suka. Tapi kita ni kalau kita betul dengan Allah, kita jujur dengan Allah, selesai dunia dan akhirat kita. Tapi straight itu kena pandai juga. Ya, pandai juga. Saya baru balik daripada Kuantan. Ada jumpa kawan-kawan baru ni, jumpa kawan-kawan. Ada kawan saya seorang tu, dia straight juga. Dia straight. Jadi dia mengajar straight. Jadi dia ni dah makin jauh dah dia mengajar. Masjid-masjid dekat-dekat tak bagi dah dia mengajar sebab dia straight sangat.
Dia kata direct. Kita pun kena pandai juga, serit juga. Tapi jangan kata orang macam macam kita kata ke orang depan-depan macam ni kan. Itu bukan straight, itu tak bijak. Ah, jadi tapi straight tu maknanya tegas dalam bab hukum. Halal haram. Halal halal. Haram haram. Dosa dosa. Ya, jangan macam ingat almarhum Tok Guru Ustaz Ismail Kamuh dulu kan. Ada orang ni halal campur haram. Apa jadi? Halam. Dia cakap macam tu lah. Maknanya gitulah tuan-tuan sekalian. Apa yang saya nak cerita bukan apa. Nak ceritanya ialah kalau kita dengan Allah selesai dunia dan akhirat. Jangan rasa takut, jangan rasa gerun, jangan rasa bimbang. Allah akan jaga kita. Mana dalil? Kan ada hadis Nabi Matan Arba'in Imam Nawawi tu. Ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah. Jaga apa? Jaga perintah-perintah Allah. Ini kita cerita tadi. Jaga Allah, diri kita sebagai hamba, kekalkan diri kita sebagai hamba Allah, Allah akan jaga kita. Ada satu rangkap lagi. Ihfazillah, kamu jaga Allah, tajidhu tujahak. Allah akan sentiasa ada dengan kamu. Dia ada dua jaga. Jaga pertama, jaga perintah Allah. Allah akan jaga kita. Jaga solat, jaga halal haram, jangan terjerumus ke benda haram, jaga dosa pahala, jangan buat dosa, jaga. Allah akan jaga kita. Satu lagi, jaga larangan Allah. Jangan buat larangan Allah. Allah akan sentiasa berada di hadapan kita. Ibarat cakapnya, Allah sentiasa dengan kita. Tapi kita ni kadang-kadang terikut-ikut menyebabkan Allah pun berlepas tangan daripada kita. Itu yang kita susah. Okey, baik, insyaAllah ya. Kita baca teks yang kedua. Ada sikit lagi. Ke ada 1 minit lagi? Jam tu 3 minit. Okey, kita baca sekejap 3 minit. Ke ada soalan? Kalau ada soalan. Ada? Okey, silakan. Sebelum kita datang ke dunia, Allah dah tak dengar. Allah dah tentukan. Aha. Dia cakap tu daripada kitab mana ya? Saya pun tak tahu. Mungkin. Kena tanya dia balik lah. Wallahualam yang tu. Maksud dia, sebelum kita lahir ke dunia ni, Allah dah perlihatkan seluruh perjalanan kita daripada awal hingga akhir. Ya, lahir jadi anak siapa, kan? Duduk di mana gitu. Kemudian kita dilupakan balik. Wallahualam, saya tak berani nak komen yang tu. Mungkin saya rujuk balik lah. Yang tu tak tahu. Tak tahu lah kan. Ustaz pun tak tahu juga. Yang tu memang no comment. Saya tak tahu. Tak tahu. Tak tahu kena jawab tak tahu. Kadang-kadang rasa ranak juga. Nanti kalau aku jawab tak tahu, dia orang kata aku ni ustaz apa tak tahu. Kan? Tahu dia? Tak tahu, tak tahu. Itu lagi selamat. Jangan pandai-pandai. Habis dah masa dengan soalan tu. Tak apa lah. Kita jumpa lagi lah insyaAllah ya. Tapi tajuk hari ini mudah. Tapi minta dengan Allah. Ya Allah, aku faham. Terima kasih engkau bagi aku faham tajuk ni ya Allah. Bahawa aku perlu menyerahkan seluruh hidup aku ni ya Allah. Dari sudut perbuatan aku. Bahawa kepadamu dari segi ketentuan hukum kehidupan, ketentuan takdir padamu ya Allah. Tapi engkau tolong bimbing aku ya Allah. Ini yang susah. Bukan tak tahu, semua tu Allah yang tentukan. Tahu. Tapi bila mana berlaku, kadang-kadang kita hilang pertimbangan. Sebab tu benda paling penting di saat benda tu berlaku, Allah ingatkan kita. Ini daripada aku. Kamu kena kembali kepada aku. Kamu kena bergantung kepada aku. Kamu kena minta bantuan aku. Situ. Ya. Sebab tu kita ni sebenarnya tak perlu orang kedua, tak perlu orang ketiga. Hanya Allah cukup untuk kita. Jangan tanya, tak ada ke kawan-kawan nak support aku ni? Ya, di saat aku susah, kawan-kawan tinggal. Sebenarnya, baik. Dia kini kan, kita ni, sama lah kita. Bila mana kita susah, kita nak siapa yang datang bantu kita.
Bila mana kita sedih, siapa yang nak datang gembirakan kita? Itu silap kita. Sebenarnya Allah, kadang-kadang Allah tahan kawan kita ni. Dia bukan kawan tak baik, dia baik. Tapi kita tanya pula, kawan baik apa, kita susah tak datang tanya khabar, kita sakit tak ziarah. Sebenarnya Allah tahan dia. Sebab Allah nak kita dengan dia sahaja. Itu yang paling indah. Yang tu yang kita belajar hari ni. Tapi masa berlaku, ketika tu, bimbang-bimbang, tak nampak, tak sedar, tak rasa bahawa Allah nak dengan kita. Sama juga kita doa tak dapat, doa tak dapat. Kan Nabi bagi tahu, kenapa tak dapat? Sebab Allah suka dengar suara kita. Kalau Allah bagi, dah tak ada orang. Allah suka kita dengar, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ada satu doa tu, kalau dengan Habib Omar dulu kan. Habib Omar dia suka doa macam mana? Dia doa dulu, kemudian kita cakap ramai-ramai. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Berapa? 200 kali. Baca. Tak berhenti. Tapi sebutan pertama, kedua, ketiga dia jadi lain. Hati kita lain, hati kita lain, hati kita lain. Itu dia ajar apa? Bahawa tidak ada benda yang paling indah, paling seronok, paling bahagia, paling menyelesaikan segala-gala di saat kita bawa diri kita dengan Allah. Kalau suami kita datang, ada apa? Boleh, I tolong you. Tak apa. Terima kasih bang. Terima kasih. Saya nak dengan Allah. Apa-apa pun kena dah ajar sekarang ni. Saya pun kena buat dah sekarang ni. Apa-apa pun kena buat dah. Ada waktu, masuk bilik cakap. Ya, anak-anak nak makan apa? Sediakan. Suami nak minum apa? Sediakan. Apa-apa. Boleh tak bagi masa saya? You nak pergi mana tak? I nak duduk dalam bilik seorang-seorang dengan Allah. Duduk dengan Allah. Ni dah. Dia ajar kita ini. Okeylah, setakat tu dahululah insya-Allah ya. Kita jumpa akan datang nanti. Tolong doa pada saya. Kita sama-sama doa sesama kita. Moga-moga kita jadi hamba yang benar dengan Allah.